Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin musliman, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala berserta dengan akhlak yang mulia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Jumaat yang keempat, anjuran Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Masjid Negeri Shah Alam, menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah persoalan-persoalan berkaitan tentang ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke muka surat 37. Soalan: apa sebab ada makhluk ini dan tiadanya, yakni tiada makhluk ini, itu menunjukkan, yakni menjadi dalil atas ada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita biasa dengar dibincangkan apa dalil Allah taala wujud, lalu dijawab adanya alam ini. Takkanlah alam semesta yang terbentang luas ini tidak ada yang menciptakan. Kalau seumpama sebuah reban ayam yang kecil, katakan minggu lepas tidak ada, minggu ini kita datang ke tempat yang sama, ada reban ayam pula. Pasti kita katakan ada orang yang buat reban ayam itu, tak mungkin jadi dengan sendiri. Kalau sekecil reban ayam pun pasti ada yang menjadikan, menyusun dia. Takkanlah alam semesta, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, lautan, manusia dan haiwan itu tidak ada yang menciptakan. Jadi adanya makhluk itu menjadi dalil ada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang orang bertanya, habis kalau alam ini tak ada macam mana? Kalau makhluk tak ada, kiranya tak adalah dalil Allah taala wujud. Lalu diterangkan, ada atau tidak ada makhluk, kedua-duanya itu menjadi dalil ada Allah taala. Ada makhluk itu menjadi bukti bahawa Allah taala ada.
tidak ada makhluk juga menjadi bukti bahawa Allah Ta'ala ada. Jadi mungkin orang tertanya-tanya, macam mana boleh jadi macam itu? Kalau ada makhluk menjadi dalil ada Allah, tu saya faham. Tapi kalau tiada makhluk pun menjadi dalil ada Allah Ta'ala, tu saya kurang faham. Jadi begini jawapan dia, bahawasanya makhluk ini adalah suatu barang yang sama seimbang antara ada dan tiada. Kita sebut jaizul wujud, wujud yang harus pada akal. Kita ambil contoh yang mudah Satu orang dia mengahwinkan anaknya dengan pasangan. Kan musim-musim cuti sekolah ni biasa orang buat kenduri kahwin. Jadi anak dia baru berkahwin, dia baru dapat menantu. Timbul persoalan, adakah anak dia yang baru berkahwin itu akan dapat anak atau tidak? Berarti dia akan dapat cucu atau tidak? Jadi akal mengatakan dia boleh jadi. Biasalah orang kahwin dapat anak. Jadi adakah mesti dia dapat anak? Tak juga. Ada saja orang kahwin tapi tak dapat anak. Ataupun adakah mesti dia tak dapat anak? Taklah, ramai je orang kahwin dapat anak. Jadi wujudnya satu makhluk, iaitu anak kepada pasangan yang baru berkahwin itu boleh jadi wujud, boleh jadi tak wujud. Seolah-olah neraca yang mempunyai dua daun, kifatai ini. Daun tu mungkin agak lari daripada bahasa kita sekarang. Dua dulang. Masalahnya kita pun dah tak pakai kandacing macam itu. Kita pakai yang menjadi seletak, dia terus tunjuk jarum dia. Tapi dahulu kan, sekarang orang pakai lagi tapi buat logo parti, logo politik ada. Tapi kalau di kedai-kedai nak cari orang guna alat penimbang macam tu dah susah Jadi asalnya yang dikatakan dacing atau neraca ni, kedua-dua dulang dia itu sama seimbang. Jadi wujud atau tak wujud sesuatu makhluk asalnya sama seimbang. Boleh jadi wujud, boleh jadi tak wujud. Maka apabila berat kepada salah satu, tidak akan mungkin berat dengan sendiri, pasti diberatkan. Maka kalau berat kepada tidak ada pun menunjukkan ada yang memberatkan, ada yang menentukan kata tiada. Dan apatah lagi kalau berat sebelah ada. Macam tadi, pasangan itu berkahwin, ada tak anak kepada mereka? Kita kata boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tiba-tiba tak ada anak, sudah kahwin puluhan tahun, masing-masing pun sudah tua, tak ada anak sampai sudah, pasti ada yang menentukan. Padahal pasangan ini sangat nak kepada anak, berobat sana, berobat sini, cara moden, cara tradisional, petua itu, petua ini, yang isteri makan macam-macam herbal, yang suami dah cuba macam-macam tongkat, tongkat Ali dah cuba, tongkat Omar pun dah cuba, tapi tak dapat. Jadi pasti ada yang menentukan kata makhluk yang namanya anak kepada pasangan tadi tiada. Ada yang menentukan, ada yang memberatkan sebelah situ. Apatah lagi kalau berat sebelah ada. Selepas kahwin beberapa tahun dapat 10 orang anak. Daripada tiada tu ada anak, orang anak yang nombor 1 macam ni, anak nombor 2 macam ni, ada yang lelaki, ada yang perempuan. Jadi maka kita menjadi yakin bahawa ada atau tiadanya makhluk, kedua-duanya itu menjadi dalil ada Allah Ta'ala. Jadi ini boleh menolak syubhat orang-orang yang cuba nak meragu-ragukan. Kata dia ialah kalau makhluk ada, ya ada Allah. Tapi kalau makhluk tiada, mana Allah tiada? Tidak. Ada atau tiada makhluk, kedua-duanya menunjukkan kepada adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Diibaratkan seumpama neraca yang mempunyai dua daun atau dua tulang yang sama seimbang, sama berat keduanya, tiba-tiba didapati berat salah satu daripada yang satu lagi.
maka adakah diterima oleh akal beratnya itu dengan tiada sesuatu yang memberatkan dia? Berat dengan sendiri itu mustahil. Tentulah ada yang memberatkan dia. Kerana beratnya dengan sendiri itu tentulah mustahil semata-mata. Apalagi alam ini ia berat kepada ada, sebagaimana yang kita lihat dengan mata kepala kita, alam ini wujud. Maka sudah tentulah ada yang mewujudkannya, ada yang mengadakannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tahu Allah yang mewujudkan? Kita pasti alam ini wujud, ada yang mewujudkan, tapi mana kita tahu Allah yang mewujudkan? Iaitu kita ketahui daripada perkhabaran Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi para Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita bahawa apa yang akal kita sudah tetapkan mesti ada menciptakan, maka diberitahu yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan, Tuhan yang menjadikan alam ini qadim atau baharu? Dia sebenarnya sudah pergi kepada sifat yang kedua. Masih lagi sebenarnya membincangkan sifat yang pertama, iaitu wujud. Sifat nafsiyah, dipanggil sifat diri. Adapun qadim itu sifat salbiyah, sifat yang berfungsi menafikan yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Tetapi sebenarnya dia ada kaitan. Kerana kalau kita menetapkan wujud bagi Allah, maka akan timbul persoalan wujud semenjak bila? Semenjak bila wujud Allah? Maka datanglah penafian bahawa wujud Allah itu qadim, yakni tidak didahului oleh tiada. Tidak ada permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Saya tak boleh bayangkan lah Ustaz, kalau kata tak ada permulaan bagi wujud, ya, itu yang sepatutnya. Itu yang sepatutnya berlaku, iaitu kita tidak boleh bayangkan wujudnya Allah itu tanpa ada permulaan. Kerana apa yang kita bayangkan dalam fikiran kita itu makhluk. Kita kan makhluk. Apa sahaja yang terlintas dalam fikiran kita, imajinasi kita, itu adalah makhluk. Bila makhluk, pastilah Allah tidak sama seperti yang kita bayangkan. Maka itu bila kita sudah tidak boleh membayangkan, itu berarti sudah mendapat kepada kefahaman yang betul bahawa Allah Ta'ala wujud tanpa ada permulaan. Nanti akan diterangkan dalil qadim. Qadim kalau terjemahnya lama, old. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan itu. Yang dimaksudkan dengan qadim atau kita terjemah dalam bahasa Melayu sedia, ialah menafikan permulaan. Atau baharu. Baharu bukan berarti new. Baharu berarti ada permulaan, walaupun usianya adalah 1000 tahun, 2000 tahun. Macam orang jual minyak zaitun, kita tanya dia, kenapa yang ni mahal daripada yang ni? Dia kata yang mahal ni diambil daripada pokok zaitun yang usianya sudah 2000 tahun. Yang ni murah sikit, ambil daripada pokok zaitun yang usia 500 tahun. Kalau dah 1000 tahun, 500 tahun tu orang tak panggil baru. Ya, tetapi dalam istilah ilmu tauhid, walaupun 10,000 tahun sekalipun, namanya baharu kerana didahului oleh tiada. Pernah satu masa dahulu tiada, kemudian baru ada, maka itu namanya baharu. Jadi wujud Allah Ta'ala ataupun Tuhan yang menjadikan alam ini qadim, tidak ada permulaan bagi wujudnya, atau baharu, yakni ada permulaan. Kalau jawabnya qadim, mana dalil? Dan kalau baharu, bolehkah yang baharu menjadikan alam ini? Jawapan, Tuhan yang menjadikan alam ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, adalah qadim, ya, lagi azali pada zatnya, sifatnya dan af'alnya. Jadi kita menetapkan, ya, qidam itu zat Allah tidak ada permulaan, sifat Allah tidak ada permulaan, begitu juga af'al. Kerana hanya yang qadim dapat mengadakan yang baharu. Yang baharu tidak mampu, tidak berupaya
mengadakan yang baharu. Iya ke Ustaz? Kita ni makhluk, kita ni baharu, tapi kita kan berupaya mewujudkan itu dan ini. Kita mewujudkan bangunan, kita mewujudkan peralatan, kita mencipta telefon, kita mencipta jam, kita mencipta kipas, kita mencipta aircon dan sebagainya. Kan itu kita baharu, kita mewujudkan yang baharu. Jawapannya, bila kita mengatakan seseorang itu mencipta sesuatu, kita belajar dahulu, telefon dicipta oleh Alexander Graham Bell, kereta dicipta oleh Henry Ford, dan seterusnya. Bukan cipta, dia hanya mengambil bahan-bahan yang telah sedia wujud, lalu dia lakukan sesuatu kepada bahan tersebut. Mungkin dia leburkan, dia bentukkan, dia potong, dia skru, dia cantum, dia hubung. Maka terhasillah cantuman-cantuman tadi dinamakan telefon. Terhasillah cantuman-cantuman itu dinamakan kereta. Itu bukan mencipta. Itu hanya menyusun sesuatu yang telah tercipta. Tetapi yang namanya mencipta daripada tiada menjadi ada, itu kita tidak mampu. Saintis mana pun tidak mampu. Nak cipta seekor nyamuk daripada tiada menjadi ada seekor nyamuk, tak mampu. Itu bayi tabung uji, ya bukan mereka yang cipta. Kan ambil sperm yang Allah dah cipta, hanya kan digabungkan dengan ovum yang Allah juga dah cipta. Cuma persenyawaan berlaku luar rahim, itu saja. Bukan mereka menciptakan. Jadi tak mungkinlah kalau yang baharu itu mengadakan yang baharu, pastilah yang qadim. Tidak berupaya, mungkin di sini maknanya sesuatu yang tak semestinya wujud. Mengadakan alam ini tak mungkin. Yang mengadakan alam ini pasti yang wajibul wujud, yang mesti wujud. Sebab mungkin, yakni segala yang baharu makhluk wujudnya adalah harus saja jaizul wujud. Natijahnya yang wujudnya adalah harus semata-mata, maknanya boleh wujud boleh tak wujud, tak mungkin menjadikan perkara-perkara atau benda yang setara dengannya. Yakni yang baharu tak boleh mengadakan yang baharu. Hanya yang boleh dilakukan adalah memproses, menghubungkan, memotong, membentuk dan sebagainya yang telah wujud. Baik. Soalan, apakah hukum wujudnya alam ini? Wujud alam pun ada hukum. Ya, bukan hukum syarak, hukum akal. Adakah alam ini wajib, yakni mesti ada? Adakah alam ini harus, boleh ada, boleh tak ada? Ataupun adakah alam ini mustahil, mesti tak ada? Jawapan, wujudnya alam ini nisbah hukum akal. Maknanya kalau kita timbang dengan akal semata-mata, jawabnya adalah harus. Bukan wajib, bukan mesti ada. Macam tadilah, bukan mesti orang tu kahwin dapat anak, harus saja. Dan tidak pula mustahil. Bukan kata, oh dia ni kahwin tak akan dapat anak punya. Tak, boleh jadi dapat anak. Kerana yang mustahil itu maklum. Yang mustahil itu ma'dum, maknanya tak wujud, ya, daripada adam. Adam di sini maknanya tiada. Ain dal mim, adam. Ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Kalau mustahil pasti tak ada. Macam mana pula nak kata wujud alam ini mustahil? Dah alam ni kan ada. Dan ma'dum itu tidak didapati wujudnya. Kenapa disebut di sini? Wujudnya alam ini pada nisbah hukum akal adalah harus. Kenapa ada perkataan pada nisbah hukum akal? Kerana pada realitinya alam ini mesti ada. Pada akal harus saja, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Apa maksud pada realiti? Iaitu pada ilmu Allah. Kan Allah mengetahui segala-galanya. Jadi dalam ilmu Allah sudah ada makhluk ini namanya anak kepada pasangan.
Jadi bila sudah ada dalam ilmu Allah bahawa orang itu ada anak, mesti ada. Tak mungkin ilmu Allah silap. Bila dalam ilmu Allah wujud alam ini, maka pasti ada alam ini. Itu maksudnya. Tapi kalau disebab pada akal, akal kata boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Tidak mesti ada dan tidak mesti tiada. Itu maksud nisbah pada hukum akal. Soalan, apa dalil naqal? Dah selesai cerita tentang akli. Tadi saya hadir salat Jumaat di Masjid Sultan Ahmad Shah UIA Gombak. Yang berkhutbah adalah Habib Umar bin Hafizallah Ta'ala, yang mana malam ini beliau berprogram di Masjid Putrajaya bersama dengan Syekh Ali Jumaat Hafizahumullah. Baik. Jadi jarang juga di Malaysia kita dapat peluang dengar orang berkhutbah. Kerana yang kita biasa dengar adalah orang baca teks khutbah. Itu kan kita disusun, dikawal sedia. Secara umum khatib kena baca teks khutbah. Sudahlah kadang-kadang khatib baca, memang nada pun nada membaca. Jadi kita awal-awal lagi sudah syahid, tak mampu nak bertahan. Kalau nada walaupun membaca tapi nada tu macam nada bersemangat tu, kita mungkin boleh bertahan lagi. Jadi bila berkhutbah tadi memang berkhutbah tidak ada teks. Beliau menyentuh tentang pentingnya kita itu menggunakan akal dengan cara yang betul. Dan jangan kita biarkan akal kita ini menjadi pengikut kepada nafsu. Nafsu ni dia cuba nak mengalahkan akal. Biar apa saja kita buat ikut nafsu. Akal dia akan kata tak, ini tak betul macam ini tak patut, ini tak baik, ini tak sesuai. Ya. Nafsu tak kira. Jadi bila sentuhlah macam mana orang sampai nak menghalalkan LGBT dan sebagainya, sedangkan itu bercanggah dengan akal. Tetapi oleh kerana nafsu yang sudah songsang, yang berlaku awal-awalnya di zaman Nabi Lut alaihissalam, kaum beliau membuat bid'ah yang sayyi'ah. Sebelum itu tak ada. Satu perkara baru yang buruk dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam, itu adalah hubungan sesama jenis, dan akal dikesampingkan. Jadi akal itu penting untuk kita itu memahami agama dan untuk menghalang kita daripada melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan kepada diri, kepada agama, kepada dunia. Baik. Jadi kita gunakan akal untuk memahami bahawa Allah wujud. Tidak bererti kita itu menafikan naqal. Kerana dalil dalam bab akidah ini ada dalil akal, ada dalil naqal. Tidak bertentangan kedua-duanya. Tidak kata naqal itu membatalkan akal ataupun akal membatalkan naqal, tidak. Kedua-dua dalil menunjukkan kepada wujud Allah Ta'ala. Jadi nak tahu apa dalil naqal, yakni wahyu yang menunjukkan wujud Allah Ta'ala, dalil yang dipindahkan daripada Quran dan hadis, itu maksud dalil naqal ataupun naqli. Kalau akal, akli, akli, naqli, dua jenis dalil. Iaitu firman Allah Ta'ala. Sebenarnya banyak dalil naqli wujud Allah Ta'ala itu banyaklah dalam Quran, dalam hadis. Salah satunya adalah Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang mencipta setiap sesuatu. Jadi setiap sesuatu yang wujud, Allah yang ciptakan. Pasti Allah wujud. Tak mungkin yang tak wujud mencipta yang wujud. Mustahil. Jadi apabila disebut Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan ataupun pencipta setiap sesuatu, pastilah Allah wujud. Dan firman-Nya lagi, wa khalaqa kulla syai', dan Dia telah menciptakan segala sesuatu. Maka mengqadarkan, yakni diqadarkan akan sesuatu itu sebagaimana telah ditakdirkan, yakni dijadikan sesuatu itu
mengikut qadar yang telah ditetapkan, ya, tinggi mana, besar mana, berat mana, umur lama mana, ya, warna apa, ya, itu semua Allah dah tentukan. Soalan, apa perbezaan di antara dalil dan burhan? Sebab dalam perbincangan kita tu ada cerita, ya, apa dalil wujud Allah Ta'ala. Kadang-kadang disebut pula, hendaklah ini didatangkan dengan dalil dan burhan. Apa beza dalil dengan burhan? Burhan tu apa dia? Dalil tu apa dia? Baik. Jawapan, bermula dalil dan burhan itu. Dalil adalah perkataan bahasa Arab, burhan juga bahasa Arab. Dalil ni sesuatu yang menunjukkan, ya. Burhan adalah suatu keterangan. Jadi dalil dan burhan itu bersamaan keduanya. Jadi kata para alim ulama sama saja. Dalil dan burhan itu sama. Tetapi sebahagian ulama mengatakan burhan itu terlebih tentu, yakni lebih khusus berbanding dengan dalil. Sebahagian ulama kata tak ada beza. Dalil burhan hanya dua perkataan menunjukkan pada makna yang sama, bukti, keterangan, evidence. Tetapi ada sebahagian mengatakan walaupun ada persamaan, bezanya adalah burhan ini dia lebih khusus. Kerana burhan itu ia tersusun dari dua muqaddimah atau lebih, serta didapati daripadanya yakin bersalahan dalil. Ada kalanya bersusun, ada kalanya tidak. Maka natijahnya zon, berat sangkaan. Jadi kalau ikut pandangan yang kedua ini, burhan ini dia lagi strong. Kerana evidence dia itu tersusun daripada beberapa faktor, ya, menyebabkan kita sudah yakin. Tapi kalau dalil dia hanya indikasi, menyebabkan kita berat rasanya ke situlah, tapi nak kata yakin tidak. Ada sebagian ulama membezakan begitu. Mana misal kedua-duanya? Kalau yang kata beza dalil dengan burhan tu, bawalah contoh supaya kami faham. Contohnya begini. Ada orang dia buat aktiviti mencuri kain kafan. Bila orang dah dikebumikan, jadi dia akan tunggu orang balik. Nampak orang tak ada, dia gali balik kubur tu. Tujuannya kain kafan tu dia ambil. Jadi nanti dia bersih, dia proses, dia boleh jual. Zaman kita mungkin tak ada lah, ya. Tapi kalau curi batang paip lah apa semua tu ada. Macam-macam. Jadi nak tahunya adalah yang buat kerja tu dia ni pencuri ke tidak. Kerana kalau pencuri ada hukuman dia. Kalau bukan pencuri, maka bukan hukum hudud. Walaupun mungkin kita boleh denda dia kerana buat salah, pergi korek kubur dan sebagainya, ambil kain kafan. Tapi kalau definisinya bukan pencuri, tak boleh jalankan hudud. Macam mana nak kata dia pencuri? Sedangkan mencuri itu kan mengambil harta orang lain secara bersembunyi daripada tempat simpanan dia. Kain kafan tu harta siapa? Kalau nak kata harta si mati, orang mati sudah tidak memiliki harta. Kalau nak kata harta waris, waris memang tanah, bukan harta waris, kain kafan tu. Jadi kalau begitu syarat nak mengatakan penyelongkar kubur itu sebagai pencuri tidak dipenuhi. Maka nak tahu, lalu dilihat burhan dia lebih sistematik, lebih mantap. Penyelongkar kubur itu mengambil harta dengan bersembunyi, menyorok-nyorok takut orang tahu. Dan tiap-tiap yang mengambil harta dengan bersembunyi adalah pencuri. Maka penyelongkar kubur itu adalah hal hasilnya adalah pencuri. Dan hukumnya dipotong tangannya. Itu sudah yakin. Kalau tak mencuri, kenapa siap-siap? Kenapa tak masuk orang ramai-ramai tadi ambil je kain kafan tu? Itu tanda kamu mencuri. Tapi dalil, dia walaupun dia menunjukkan, tapi dia tak begitu kuat. Contoh, tiap-tiap yang berpusing-pusing, yang ada di duduk round bandar ataupun kampung pada malam hari dengan pedang atau dengan senjata, itu pencuri.
Malam-malam dia round sana round sini bawa senjata, itu pencuri. Dan pencuri itu dia potong tangan. Oh, ini tak yakin. Tak sebenarnya round malam-malam tu bawa senjata itu pencuri. Polis pun macam tu juga. Polis pun bawa senjata round malam-malam. Maka semata-mata kamu mengatakan oleh kerana dia ni malam-malam round sana sini bawa senjata maka dia pencuri, itu indikasi yang tak kuat. Hanya sangkaan saja. Berbeza dengan yang tadi, itu burhan, dia menatijahkan yakin. Yang kedua itu namanya dalil, dia menatijahkan zon. Ini adalah perbincangan teknikal yang mana sebahagiannya mengatakan demikian. Tidak ada kaitan yang begitu direct dengan isi kandungan pelajaran tauhid. Dia lebih kepada technicalities, sebab istilah dalil burhan tu ada digunakan. So nak tahu ada beza atau tidak. Soalan, berapakah bahagian dalil? Jawapan, dalil ada 3 bahagian. Pertama namanya dalil akli, yang kedua namanya dalil naqli, dan yang ketiga namanya dalil wad'i, ya. Akal, naqal dan wad'. Wad' daripada perkataan Arab, asalnya wad'a yad'u, artinya letak. Diletakkan begitu. Baik, soal pertama, dalil akli itu barang, yakni sesuatu yang diambil daripada akal. Seperti dalil setiap yang baharu itu menunjukkan ada yang membaharukan dia. Benda itu dulu tidak macam itu, tiba-tiba sekarang baru jadi macam itu. Pasti ada yang menjadikan dia begitu. Seperti kita katakan alam itu baharu, dan tiap-tiap yang baharu ada yang membaharukan, yakni mewujudkan dia sebagai sesuatu yang baru. Dalil nakli itu barang yang diambil. Naqal maknanya pindah. Kita ambil pindah daripada kitab Allah, iaitu Al-Quran. Kita ambil pindah daripada sunnah Rasulullah SAW, iaitu hadis. Seperti firman Allah Ta'ala, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'. Jadi kita dapat keyakinan bahawa Allah itu adalah Tuhan kita. Ada lagi tak Tuhan lain? La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan kecuali dia saja. Jadi oleh itu dialah yang menciptakan setiap sesuatu. Kalau ada banyak Tuhan, masing-masing Tuhan ciptalah makhluk dia sendiri. Tak mungkin. Itu namanya dalil naqli. Adapun dalil wad'i adalah sesuatu yang menunjukkan pada sesuatu perkara dengan sandaran, yakni dijadikan satu lafaz untuk menerangkan satu makna. Seperti dalil bagi beberapa lafaz itu menunjukkan atas beberapa makna. Saya bagi contoh yang mudah. Misalnya perkataan mouse, kita belajar dulu, mouse adalah tikus. Tapi sekarang ada juga mouse, maknanya alat tu yang digunakan untuk kontrol cursor dalam komputer. Kenapa panggil mouse? Kenapa tak panggil cat? Kenapa tak panggil tiger? Dan memang dia panggil. Dia yang letakkan istilah untuk menunjukkan pada makna itu. Itu namanya wad'i. Kenapa mouse menunjukkan pada makna itu? Kerana memang diletakkan untuk bermakna begitu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afwu minkum.